Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan menerima menghadap Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Puan Jeswina Romana Dotel Sarmento, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Satu kes baharu jangkitan COVID-19 telah disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 151. Perkara tersebut dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai pada hari ini Selasa 15 Rabiul Akhir 1442 Hijrah bersamaan dengan 1 Disember 2020 Masehi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang mana membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 151 orang. Kes 151 ialah seorang perempuan berumur 26 tahun yang tiba ke negara Brunei Darussalam dari Nepal melalui Kuala Lumpur pada 20 November 2020 dengan menaiki penerbangan diraja Brunei BI874. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan dan pada masa ini berada di pusat pengasingan kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing telah mengenal pasti 2 orang kontak terdekat yang mana ujian awal telah menunjukkan kesemua kontak kes itu adalah negatif bagi COVID-19. Dengan pengesanan kes ini, terdapat 3 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala jumlah kes yang telah disahkan sembuh ialah sebanyak 145 orang. Setakat ini, sebanyak 10 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020, yang mana dengan ini negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 209 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Pada hari ini, seramai 484 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 8,684 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan berkenan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 99 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 77,493 ujian. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Kesihatan mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, digalakkan memakai sukup muka apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak dan jika merasa kurang sihat, tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Sebagaimana peruntukan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang telah dikeluarkan dan masih berkuat kuasa semasa pandemik COVID-19 ini. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global dan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi wabak COVID-19 jika perlu dari masa ke semasa. Kejadian banjir kilat yang menyebabkan tanah susur di beberapa kawasan di daerah Temburong berisiko mengundang bahaya. Justru para penduduk dan pengguna jalan raya di kawasan yang terjejas perlu lebih berhati-hati.
Nasihat tersebut disuarakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa membuat tinjauan bersama Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan ke kawasan-kawasan yang terjejas banjir dan tanah susur di daerah Temburong pagi tadi. Alhamdulillah dengan kerjasama dari agensi-agensi berkenaan dalam kerajaan, Kementerian Pembangunan Jabatan Bomba telah dapat memindah pokok yang tumbang dan kerja pembersihan jalan sedang diusahakan oleh Jabatan Kerja Raya yang insya-Allah mengikut maklumat yang diterima bahawa pembersihan di kawasan yang ketiga akan dapat dilakukan dalam masa beberapa hari ini, dan dengan kedudukan itu penduduk-penduduk di kampung Selapun dan juga Lemaling ini akan dapat menggunakan jalan raya ini. Walau bagaimanapun kerana keadaan tanah susur ini masih lagi berbahaya, penduduk-penduduk kampung dan sesiapa yang saja menggunakan kawasan ini mestilah berawas-awas dan berhati-hati, khususnya apabila keadaan hujan berlaku, kerana dikuatiri tanah yang sedia ada kemungkinan akan turun lagi ke jalan raya. Jadi kita mengharapkan kerjasama semua penduduk-penduduk kampung dan juga orang ramai supaya lebih berhati-hati menggunakan jalan raya ini pada masa ini. Manakala catuan makan disediakan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM Cawangan Daerah Temburong telah diberikan kepada mangsa di Kampung Selapun berikutan tanah runtuh berkenaan. Pada hari Sabtu 28 hari bulan yang lalu, sebanyak 45 buah rumah telah menerima catuan makanan melalui bantuan udara, dan pada hari Ahad 29 November, sebanyak 18 lagi catuan disalurkan kepada penduduk kampung yang terjejas. Dan bagi di daerah Temburong, sebanyak 72 keluarga telah pun diberikan bantuan catuan asas makanan, khususnya di kawasan Lemaling dan juga di kawasan Selapun. Di kawasan Selapun dan Lemaling, bantuan juga telah pun dilaratkan bagi pengagihan pampers dan susu bagi anak-anak. Sebanyak 6 keluarga telah pun diberikan bantuan susu dan anak yang mana telah pun diberikan. InsyaAllah bantuan-bantuan asas permakanan bagi fasa pertama ini adalah untuk tempoh 7 hari. Dan insyaAllah jika adanya keperluan bagi tambahan bagi 7 hari yang akan datang, ianya akan mula diagihkan insyaAllah pada hari Sabtu yang akan datang lagi. Pihak JAPEM akan memantau bersama dengan pihak DDMC daerah-daerah dan akan terus memberikan bantuan melalui apa jua keperluan daripada pihak DDMC. Jadi pemantauan akan dibuat dan JAPEM akan bersedia, dan we are already preparing our stocks di setiap daerah-daerah agar bantuan itu akan dapat diberikan dengan tepat pada masanya, cepat, segera dan tepat pada masanya kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, insya-Allah. Meskipun kejadian banjir kilat yang melanda daerah Temburong beransur pulih, namun Pusat Operasi Kecemasan Daerah Temburong terus membuat pemantauan berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu. Lokasi tanah susur di Jalan Selapun sedang giat dibersihkan oleh agensi Jabatan Kerja Raya. Angkatan Bersenjata Diraja Brunei juga turut membantu operasi melalui laluan udara. Sementara itu, keadaan banjir yang berlaku di beberapa buah kawasan rendah dan pedalaman di daerah Tutong juga telah menjejaskan beberapa jalan utama dan rumah penduduk kampung terus diambil perhatian oleh pihak berkenaan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah DDMC Tutong Kelmarin meninjau ke tempat-tempat yang terjejas, taklimat mengenai status terkini pelan tindakan bantuan operasi banjir di Pos Kawalan Insiden Command Post ICP di Balai Bomba Lamunen
yang diaktifkan juga diadakan. Tempat-tempat yang dikenal pasti terjejas oleh banjir termasuk kampung-kampung di bawah Mukim Rambai, Mukim Ukong, Mukim Lamunin dan Mukim Tanjung Maya. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tutong DDMC. Para penduduk yang terjejas oleh banjir dinasihatkan untuk terus mengambil langkah-langkah keselamatan dan meningkatkan kewaspadaan. Memang sudah pengalaman setiap kali banjir, memang barang-barang listrik lah tu mungkin atau disebab dasar-dasar keselamatan kan atau barang listrik tu di anu dulu lah, diutamakan atau pas satu kursi atau diselamatkan lah. Pada mulanya memula tu dijangkakan memang tu air tu naik mana tadi ya. Memula 4 inci, apabila sudah tiba waktu malam air tu makin naik kan 2 kaki lebih lah. Mengejut naiknya tu. Memanglah masa memang kata tu pun tidak disangka pun masa memang kata tu kan airnya tu naik dalam sekaki lebih lah. Negara Brunei Darussalam sentiasa terus berwaspada dan peka terhadap sebarang unsur pengganasan walaupun dalam situasi negara berusaha untuk membantras ancaman berterusan pandemik COVID-19. Insiden serangan di beberapa buah negara baru-baru ini memberikan indikasi bahawa pengganas secara persorangan mahupun berkumpulan terus mengambil kesempatan ke atas situasi krisis global untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota baharu dan merancang serangan. Justru agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang khususnya di negara-negara yang terjejas perlu terus berwaspada dan lebih fokus dalam menangani ancaman pengganasan di samping membendung pandemik COVID-19. Yang berhormat Pin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi-pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negara mengongsikan perkara tersebut semasa mengetuai delegasi Brunei Darussalam ke Mesyuarat Sab Serantau menentang pengganasan dan sekuriti rentas sempadan kali ketiga yang telah diadakan secara maya. Mesyuarat dihoskan bersama oleh Tuan Yang Terutama Muhammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hal Ehwal Keselamatan Republik Indonesia dan Yang Berhormat Peter Dutton MP, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Australia. Menteri Pertahanan kedua juga menekankan negara Brunei Darussalam juga akan terus bekerjasama rapat dan menjaga rangkaian hubungan bersama negara-negara serantau dan antarabangsa serta terus komited untuk memerangi pengganasan. Negara Brunei Darussalam turut menghargai kerjasama erat yang dijalinkan dengan negara-negara lain dalam sama-sama memastikan ancaman pengganasan di tahap rendah. Tambahnya, negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN 2021 penuh komited dalam mengukuhkan usaha-usaha mengekalkan keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau, malahan juga secara global. Dalam satu kenyataan bersama, para pemimpin mengambil maklum krisis yang dihadapi oleh masyarakat antarabangsa akibat pandemik COVID-19 yang memberi kesan teruk terhadap sistem kesihatan, ekonomi dan masyarakat di negara-negara serantau. Mereka juga mengambil maklum setiap negara di rantau ini menghadapi ancaman pengganasan dan keganasan yang berbeza, namun terdapat persamaan dalam bagaimana kumpulan pelampau di seluruh dunia berusaha untuk memanfaatkan perpecahan dan rungutan termasuk dengan memasukkan isu COVID-19 ke dalam naratif dan propaganda mereka. Para pemimpin juga mengambil maklum isu pengganasan secara domestik dan rentas sempadan akan terus menjadi antara isu strategik utama di rantau ini. Langkah-langkah untuk mengekalkan momentum dalam memerangi pengganasan adalah perlu dilaksanakan termasuk dengan bersama-sama berusaha mengamalkan kesederhanaan dan mengembangkan kebersamaan atau inklusivism demi mengekalkan keamanan di rantau ini. Mesyuarat turut menyatakan persetujuan untuk terus bekerjasama melalui Mesyuarat Sab Serantau menentang pengganasan dan sekuriti rentas sempadan bagi membina persefahaman bersama terhadap ancaman persekitaran, menetapkan isu-isu utama untuk resolusi dan meningkatkan kerjasama bagi membentras sebarang ancaman keselamatan serantau.
Para pemimpin seterusnya bersetuju untuk menubuhkan forum dasar menangani pengganasan peringkat pegawai-pegawai kanan di bawah naungan Mesyuarat Sab Serantau menentang pengganasan dan sekuriti rentas sempadan. Ianya bertujuan untuk mengenal pasti dan mengongsikan kaedah-kaedah terbaik berkaitan dasar dalam menangani pengganasan termasuk berhubung pergerakan FTF. Melihat kepada betapa pentingnya perbincangan berterusan mengenai cabaran-cabaran keselamatan serantau adalah dipersetujui Mesyuarat Sab Serantau peringkat menteri seterusnya akan diadakan pada tahun 2021. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan beberapa buah institusi pengajian tinggi telah menandatangani perjanjian memorandum persefahaman bagi kerjasama dalam program peningkatan kapasiti dan penempatan kerja mengikut keperluan. Ikuti bahan berita mengenainya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Maklumat mengenai pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET di negara Brunei Darussalam adalah terhad dan ia menekankan perlunya penubuhan baseline indikator yang bukan setakat membolehkan pihak berkepentingan meluaskan kefahaman mengenai sistem di negara ini, bahkan mewujudkan kesedaran bagi menyokong masa depan TVET dan kemahiran pembangunan yang diperlukan oleh negara. Dalam ucapannya semasa Majlis Pelancaran Buku Laporan Pendidikan Teknikal Vocational TVET Brunei Darussalam 2019, Dr. Chin Wei Kee, pemangku Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan berharap pihak berkepentingan dapat menggunakan semua maklumat yang diberikan dalam laporan tersebut bagi membantu mengukuhkan peranan TVET dalam mengembangkan kualiti modal insan, terutama dalam hubung kait pendidikan dan pekerjaan. Policymakers now will be better equipped with reliable data in drawing up sets of policies for current and future TVET system, as well as be informed on the issues and challenges that have long been faced by TVET. Besides that, the report will also offer TVET providers with concrete data to identify gaps and to improve their programs, thus aligning it to the current industry requirements. All these actions are vital to improve the system and to ensure that the nation produces the intended TVET outcomes, especially in producing graduates with the right qualities in a sustainable manner. 2019. Berapa minit? Okay. Itu orang mau mention di mana? Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, melancarkan buku laporan TVET 2019 dan menyerahkannya kepada pihak-pihak berkepentingan yang terpilih dan menyampaikan sijil-sijil kepada ahli-ahli kumpulan kerja, para penyunting dan penerbit buku. Buku berkenaan merupakan pertama kalinya diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan yang memberikan pandangan mengenai lanskap perkembangan TVET di Brunei Darussalam. Buku laporan tersebut mengetengahkan isu-isu dan cabaran-cabaran berkaitan dengan sistem TVET serta kesannya kepada graduan yang belum mempunyai pekerjaan serta pengaruhnya dalam menyediakan tenaga kerja di negara ini. Majlis berlangsung di Sekolah Penerbangan IBTE. Dasar Belia Negara dan Strategi DBNS 2020-2035 bertujuan untuk memastikan garis pandu asas terhadap pembangunan belia yang dirangka melalui Dasar Belia Negara 2002 tetap relevan dan peka kepada keadaan semasa, khususnya dengan mengambil kira impak globalisasi dan revolusi industri keempat. Sebagai pembaharuan, ianya dilengkapkan dengan pelan-pelan tindakan, deliverables dan KPI secara terperinci dan cross-cutting yang digariskan oleh kementerian-kementerian dan agensi-agensi lain dengan bimbingan Pusat Pengajian Strategik dan Polisi CSPS serta input para persatuan belia sebagai peneraju dalam pelaksanaan bidang masing-masing.
Berucap di Majlis Pelancaran Buku Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035 dan Buku Garis Panduan Sukarelawan, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan, bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, berbangga dasar belia negara dan strategi telah disesuaikan dan selari dengan hasrat dasar dan strategi di peringkat negara, khususnya wawasan Brunei 2035, Pelan Induk Digital Ekonomi 2025, Dasar Perubahan Iklim Negara dan Pelan Strategic Manpower and Employment Council MPEC. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Belia di Ibu Negara. Yang Berhormat menekankan dasar ini adalah milik semua kerana ia dizahirkan hasil perpaduan semua pihak yang terlibat dalam proses review yang telah dimulakan pada tahun 2018, terutamanya input daripada para belia sendiri. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menggariskan bahawa dasar ini bukanlah retorik semata-mata, bahkan ia patut dimanfaat dengan sepenuhnya sebagai living document yang dinamik dan fleksibel. Di sinilah jelasnya peranan pihak peneraju untuk menentukan pencapaian matlamat-matlamat yang telah ditetapkan secara berterusan dengan pendekatan whole of nation. Hadirin dan hadirat yang berhormati sekalian, Garis Panduan Sukarelawan bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih komprehensif kepada para sukarelawan dan agensi-agensi pelaksanaan di negara Brunei Darussalam dan menerangkan hak serta keistimewaan para sukarelawan yang menyertai mana-mana aktiviti dan kerja sukarela. Di samping itu, garis panduan ini juga bertujuan untuk menjadi rujukan kepada agensi-agensi pelaksana dalam menganjurkan aktiviti dan kerja sukarela. Buku-buku dasar belia negara dan strategi 2020-2035 diserahkan kepada peneraju-peneraju utama DBNS 2020-2035 dan rakan strategi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran, Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sementara itu, Majlis Pelancaran Buku Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035 dan Buku Garis Panduan Sukarelawan juga diadakan di 3 daerah lain secara serentak dan secara dalam talian menerusi aplikasi Zoom. Di daerah Temburong, Majlis Pelancaran disempurnakan oleh Kolonel Besara Pengeran Haji Zulkifli bin Pengeran Haji Ismail, Pengarah Program Khidmat Bakti Negara. Majlis berlangsung di Dewan Bukit Retak, Pusat Belia. Pusat Belia Belait pula menjadi tumpuan majlis di daerah berkenaan. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Manakala di daerah Tutong, majlis pelancaran berlangsung di Pusat Belia Tutong. Hadir Dayang Nur Masi Terena binti Haji Suhaini, Pemangku Pengarah Museum-Museum. Kerjasama dalam program peningkatan kapasiti dan penempatan kerja mengikut keperluan, program-program kebeliaan, kemasyarakatan dan sosial serta kerjasama dalam bidang-bidang lain yang dipersetujui bersama akan dapat dijalankan dengan temeterainya satu memorandum persefahaman MOU di antara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan beberapa buah institusi pengajian tinggi awam dan swasta tempatan di negara ini. Semasa majlis penandatanganan MOU tersebut, Pengeran Haji Muhammad Hasnan bin Pengeran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, juga berkata kajian penyelidikan, akses kepada bahan dan sumber perpustakaan serta pembentukan teknologi digital, perisian maklumat dan inovasi akan dapat dilaksanakan. Pemeteraian MOU ini juga sudah tentunya akan meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada dan seterusnya akan lebih mengukuhkan kerjasama strategik di antara KKBS bersama dengan institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta tempatan dalam bidang-bidang tertentu selaras dengan salah satu objektif strategik yang terkandung di dalam Pelan Strategik KKBS 2020-2024 iaitu meningkatkan kerjasama strategik
melalui pendekatan seluruh negara. Bertitik tolak daripada penandatanganan memorandum persefahaman ini, KKBS insya-Allah akan terus mengurak langkah ke hadapan untuk meningkatkan lagi jalinan kerjasama dengan rakan-rakan strategik yang lain, sama ada dari agensi-agensi kerajaan, pihak swasta maupun NGOs. Penandatanganan MOU ini disaksikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Menandatangani bagi pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar, sementara bagi pihak Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta diwakili oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei, Dr. Haji Adnan bin Haji Besar, Rais College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, dan Dr. Azharaini bin Haji Muhammad Jamil, Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Pengajian Antarabangsa Siswaza. Seorang ketua pegawai imigresen telah didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas 2 kesalahan di bawah bab 6(A) Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Muhammad Syukran bin Haji Jaidin berumur 49 tahun, ketua pegawai imigresen, ditugaskan di Seksyen Permit Masuk Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan. Kedua-dua pertuduhan adalah seperti berikut. Pertuduhan pertama, Muhammad Syukran pada 17 Mac 2020 di negara Brunei Darussalam sebagai seorang ejen, iaitu ketua pegawai imigresen di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, dengan secara tidak jujur cuba memperolehi wang rasuah bagi dirinya dan seorang lagi rakannya berjumlah RM1,500 dari seorang mangsa lelaki penduduk tetap berumur 56 tahun sebagai dorongan dalam melakukan tugasnya, iaitu untuk meluluskan permohonan permit masuk isteri mangsa warga negara Malaysia berumur 49 tahun. Pertuduhan kedua, Muhammad Syukran pada petang 22 April 2020 bertempat di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Negara Brunei Darussalam sebagai seorang ejen, iaitu ketua pegawai imigresen di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, dengan secara tidak jujur cuba memperolehi wang rasuah bagi dirinya dan seorang lagi rakannya berjumlah RM1,500 dari seorang mangsa lelaki penduduk tetap berumur 56 tahun sebagai dorongan dalam melakukan tugasnya, iaitu untuk meluluskan permohonan permit masuk isteri mangsa warga negara Malaysia berumur 49 tahun. Muhammad Syukran telah ditangkap oleh Biro Mencegah Rasuah pada 7 Mei 2020 setelah menerima aduan dari orang awam mengenai aktiviti pelakuan rasuah di Seksyen Permit Masuk Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dengan permohonan dan penyambungan permit masuk bagi warga asing. Isteri mangsa adalah seorang warga negara Malaysia di mana permit masuk ke negara ini telah pun mansuh. Pasangan tersebut telah membuat rayuan untuk penyambungan permit masuk di mana dikatakan bahawa Muhammad Syukran pada 2 kejadian yang berlainan telah meminta RM1,500 untuk dirinya dan rakannya bagi meluluskan permohonan permit masuk tersebut. Kedua-dua pertuduhan telah dibacakan terhadap Muhammad Syukran dan tidak ada pengakuan diambil. Mahkamah telah menetapkan tarikh 15 Disember 2020 pukul 2.15 petang untuk sebutan lanjut kes. Dalam pada itu, Muhammad Syukran dilepaskan dengan ikat jamin mahkamah sebanyak RM10,000 atau 2 penjamin tempatan, dan dengan syarat Muhammad Syukran tidak dibenarkan untuk menghubungi atau berjumpa dengan mangsa dan isteri mangsa sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pada Khamis yang lalu, 26 November 2020, seorang pegawai imigresen telah didakwa di Mahkamah Magistrate atas kesalahan yang sama, iaitu dengan secara tidak jujur cuba memperolehi wang rasuah bagi dirinya dan seorang lagi rakannya berjumlah RM1,500 dari seorang mangsa lelaki penduduk tetap berumur 56 tahun sebagai dorongan dalam melakukan tugasnya, iaitu membantu meluluskan permohonan permit masuk isteri mangsa warga negara Malaysia. Hukuman maksimum bagi pertuduhan ini adalah 7 tahun penjara dan denda RM30,000.
Untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kesihatan mental di negara Brunei Darussalam serta kepentingan hubungan di antara kesihatan fizikal dengan kesihatan mental, Perkhidmatan Psikiatri Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha dan ahli-ahli Lembaga Pelawat Perkhidmatan Psikiatri menganjurkan Mental Health Awareness Virtual Fundraising Run sepanjang bulan Disember tahun ini sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2020 bagi membiayai projek Taman Terapeutik Perkhidmatan Psikiatri. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis penyampaian sumbangan daripada penaja-penaja Mental Health Awareness Virtual Fundraising Run. Majlis berlangsung di Pusat Perempuan dan Kanak-kanak Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Sumbangan diterima oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Ahad, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Tingkat Khas Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Great Eastern Life Assurance Company Limited yang merupakan penganjur utama dan penaja platinum menyumbangkan RM10,000 bagi projek Taman Terapeutik Perkhidmatan Psikiatri. Juga menyumbangkan syarikat minyak Brunei Shell BSP, Clarity Sdn Bhd, Civiclean Sdn Bhd dan RYS Entertainment. Projek Taman Terapeutik Perkhidmatan Psikiatri akan dibina di kawasan Perkhidmatan Psikiatri Kampung Kiarong. Sikap membersihkan masjid serta memberikan sumbangan kepada pihak yang memerlukan dapat ditanai melalui lawatan rombongan pelajar tahun 6 Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ke Balai Ibadat Kampung Mata-Mata. Semasa program kepimpinan rakan sebaya ini, Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyerahkan sumbangan buku Yasin dan mesin cuci pakaian. Sumbangan diserahkan oleh Dayang Haja Mariam binti Haji Ladi, Pengetua Sekolah Rendah berkenaan kepada Awang Haji Jamal bin Haji Manap, Imam Balai Ibadat Kampung Mata-Mata. Sumbangan adalah hasil kutipan kewangan para guru dan ibu bapa pelajar. Rombongan juga mengadakan kempen kebersihan di kawasan masjid. Aktiviti dijalankan dengan mematuhi segala SOP dari Kementerian Kesihatan. Melalui aktiviti seumpamanya, ia membentuk dan meningkatkan jati diri setiap pelajar. Temanya juga ialah mata pelajaran MIB, meningkatkan pengetahuan dalam mata pelajaran MIB, iaitu melawat-lawat tempat yang bertemakan MIB dan juga mata pelajaran bertemakan alam sekitar, iaitu membersihkan alam sekitar pada tahun ini. Dan juga sebagai platform yang sangat bagus untuk melatih guru-guru bagaimana untuk membawa pelajar-pelajar beraktiviti di luar sekolah. Kumpulan Dikir As-Soleha dengan membawakan Dikir Khairuman 3 serangkai menjurai dalam pertandingan Dikir Sharafil Anam, Dikir Brunei bagi pelajar-pelajar Dikir Muslimah Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong pagi tadi. Pertandingan bersempena dengan ulang tahun ke-13 penubuhan kelas bimbingan Muslimah Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong dan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan pagi tadi. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Haja Aisyah Radia alias Haja Rosni binti Haji Bulgani, isteri pemangku pengarah Hariwal Masjid. Pertandingan merupakan anjuran ahli jawatan kuasa takmir Muslimah Masjid serta kelas Dikir Muslimah Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong. Ia antara lain bertujuan bagi memberi bimbingan dan pendedahan dalam mempelajari teknik atau kaedah membawakan lagu-lagu Dikir Sharafil Anam, Dikir Brunei dengan baik. Keanggotaan Balai Polis Temburong berjaya mematahkan satu lagi penyeludupan barang-barang tegahan di 2 lokasi berasingan di daerah Temburong semalam. Dalam rondaan yang dijalankan di sepanjang Jalan Bangar hingga ke Jalan Labu itu, seorang lelaki warga negara asing berumur 22 tahun telah ditahan. Manakala sebuah lagi kenderaan telah ditinggalkan tanpa pemandunya di kawasan halaman rumah kediaman di Kampung Lakyun. Hasil pemeriksaan mendapati sebanyak 47 kartun rokok, 218 botol dan 672 tin minuman keras berbagai jenama disimpan di bahagian bonet kereta di salah sebuah kenderaan tersebut
manakala penemuan peralatan penyalahgunaan dadah turut ditemui di dalam kenderaan. Kes ini diambil alih siasatan Kejabatan Kastam dan Eksaise Diraja dan Biro Kawalan Narkotik bagi tindakan selanjutnya. Pasukan Polis Diraja Brunei akan sentiasa mempertingkatkan pemantauan dari masa ke semasa bagi membenteras kegiatan jenayah, terutama barang tegahan yang dibawa masuk ke negara ini secara seluduk. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes jenayah atau perkara menyalahi undang-undang di negara ini agar dapat menyalurkan maklumat menerusi talian kecemasan Polis 993. Pemandangan ward pediatrik di Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah, daerah Tutong, kini lebih menarik dengan adanya lukisan mural hasil para sukarelawan. Majlis penyerahan projek mural art dan penyampaian sijil penghargaan kepada sukarelawan mural art team diadakan pagi tadi. Penyerahan projek mural art tersebut, Wu Chun Goodwill Ambassador dan pengarah urusan fitness zone. Majlis diadakan bagi menghargai sukarelawan yang telah mengubah ward pediatrik sebagai tempat yang ceria, mesra dan cerah bagi pesakit kanak-kanak yang menjalani rawatan jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Projek juga bertujuan untuk memberikan keselesaan, mengurangkan rasa takut dan mengurangkan tekanan kepada pesakit kanak-kanak ketika mereka perlu dimasukkan ke ward pediatrik hospital melalui seni karya lukisan mural yang telah dibuat oleh sukarelawan-sukarelawan. Persimpangan lampu isyarat Jalan Muara, Jalan Kota Batu, Kampung Salar akan ditutup selama sebulan bermula hari Khamis 3 Disember 2020 sehingga Sabtu 2 Januari 2021. Jabatan Kejaraya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menjelaskan penutupan persimpangan ini sangat diperlukan bagi Jabatan Kejaraya melaksanakan kerja-kerja menaik taraf persimpangan berkenaan yang merupakan salah satu kawasan yang sering dilanda banjir kilat ketika hujan lebat melanda. Kerja-kerja termasuk menaik taraf sistem saliran iaitu pemasangan kalbat baru serta menaikkan paras jalan raya yang sedia ada yang mana dijangka memakan masa kira-kira 1 bulan. Sehubungan itu, Jabatan Kejaraya akan menyediakan jalan alternatif lencongan yang melalui jalan-jalan di kawasan perindustrian Salar bagi kemudahan para pengguna jalan raya semasa penutupan persimpangan itu nanti. Sebarang aduan hubungi Jabatan Kejaraya melalui talian Darussalam 123 atau live chat 833-3123 atau Facebook Jabatan Kejaraya Brunei Darussalam dan email di pro@pwd.gov.pn.